Baik, kita mulakan. Semua dah sedia? Salam sejahtera. Hari ini kita nak bincangkan pula bab 5. Soalan format instrumen SPM KSSM mulai 2021. Baik, kita akan bincangkan kertas 1 dan kertas 2. Kertas 2 bahagian A dan B. Okey. Jelas tak? Ada tak semua nampak? Kertas soalan. Kertas soalan ni cikgu dah beri di dalam Google Classroom. Harap semua dah lihat dan cuba. Baik, ada yang tak dapat lagi tak? Tak dapat, nanti cikgu akan hantar link. Semua dapat Baik, kita pergi soalan 1. Maklumat di bawah menunjukkan panjang sisi objek dan panjang sisi imej di bawah satu pembesaran. Panjang sisi objek 20 cm, panjang sisi imej 180 cm. Berdasarkan maklumat di atas, hitungkan faktor skala. Okay. Kita rujuk balik faktor skala. Apakah rumus dia? Jadi faktor skala K, kecil K, sama dengan panjang imej bahagi panjang objek. Jadi kita bahagikan berapa dapat? Panjang imej bahagi panjang objek. Seratus 80 cm bahagi 20 cm. Dapat berapa? 9 Di nisbah dia 9 tiada unit Kenapa tiada unit? Sebab nisbah cm dibagi dengan cm akan dapat
satu skala iaitu 9. Boleh? Seterusnya soalan 2. Q prime ialah imej Q di bawah pembesaran. Faktor skala pembesaran itu ialah berapa? Okey, sama dengan panjang imej bagi panjang objek. Jadi imej dia yang mana? Yang bawah ni kan. Ada berapa kotak? Kita kira dasar dia lah. 3 imej bahagi dengan panjang objek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi K sama dengan 3 bagi 6. Betul? Dia dapat berapa? Sifar puluh 5. Okey, betul. Sifar puluh 5 ataupun 1/2. Tapi kerana dia songsang kan daripada objek dengan imej ni songsang kan. Maka kita letak negatif sifar puluh 5 ya. Boleh? Jadi kalau kedudukan dia sama, dia pembesaran saja, dia positif tapi kita lihat yang atas berskala yang 2 ni, dia punya atas tu untuk imej di bawah kan. Jadi kita letak negatif sifar puluh 5. Boleh? Kalau kita lihat dia mengecil kan daripada objek, tapi kita panggil pembesaran juga dalam istilah transformasi. Seterusnya, ada soalan Macam berikut manakah adalah betul? A, faktor skala lebih besar dari saiz objek untuk saiz imej. Faktor skala B2 lebih besar dari saiz objek. C3 lebih kecil daripada saiz objek. 4 sama dengan saiz objek. Jadi jawapan yang mana? Kita nak pilih ni. Yes, yang lain macam mana? Ada yang jawab B. Betul ke B? Jadi jawapan dia adalah B. Besar, ada yang tak boleh masuk. Okey, sekejap. Cikgu semak ada yang nak masuk lagi. Sepatutnya ramai malam ni, tapi ada yang tak masuk lagi. Baik, kita sambung. Seterusnya,
Soalan 4 Soalan 4 pun ada jawapan dah. Okay, kita buktikan di bawah terprovokasi M translasi 4 negatif 3 antara berikut manakah merupakan imej bagi titik X3 Y10 di bawah gabungan transformasi M. D3 tergerakkan 4 unit atau 4 kotak ke kanan positif 4 kan, translasi dia positif 4 daripada 3. Siapa ada buku kotak boleh lukiskan di atas kertas. Okey. Jadi 3 kita tambah dengan 4 kan. 7 unit dia akan bergerak. Dia akan jatuh pada titik 7 untuk X, koordinat Y 10 akan turun ke bawah kan. Sebab negatif 3 kan. 3 kotak atau 3 unit ke bawah. Betul, jadi 10 tu akan berkurang 9, 8, 7. Betul? Di X dia 7, Y dia 7. Okey. Ada yang dapat tak? X 7, Y 7. Ini cikgu buat operasi tambah je. 3 tambah 4, 10 tolak 3. Okey, boleh? Semua dapat? Dapat Okey. Senang je relasi ni kan. Kalau tak dapat juga kita buat. Kalau graf tu kita boleh buat. Kita lukiskan, buat kotak-kotak, kita akan dapat. Ada yang tak dapat masuk lagi. Apa Oh, ada yang line lemah Okey, tak apa. Kata berikut manakah bukan satu tersilasi? Okey, apa maksud tersilasi? Tersilasi ini corak yang sama diulang-ulang-ulangkan tanpa ada gap ataupun ruang kosong. Dia akan berulang-ulang-ulang tanpa ruang kosong ataupun objek kosong. Boleh? Boleh tengok balik terjemahan apa maksud translasi. Jadi dia berulang-ulang-ulang. Kalau ada objek ataupun imej yang tidak berulang tu bukan translasi Okey, kita pilih yang mana? A ke B ke C ke D? Cikgu ulang balik Translasi ialah pola bagi bentuk yang berulang yang memenuhi satu satah tanpa ruang kosong dan bertindih-tindih Jadi corak dia berulang-ulang-ulang. Jadi kita nak pilih mana yang bukan satu translasi. Ini subtopik yang terakhir bagi transformasi kan. Untuk KBSM tak belajar. Untuk KSSM ada sentuh sikit topik akhir sekali.
Okey, yang mana? A, B, C, D? Ada nak pilih? Kita lihat A ni dia berulang kan, walaupun ada dua image yang berlainan. Tapi kita boleh lihat dia satu unit macam matahari bunga matahari satu, lepas tu dia ulang-ulang Ada hexagon, ada segitiga kan. Keliling ni ada segitiga, jadi dia satu corak, jadi diulang-ulang-ulang kan. Jadi kita silasikan ni A ni. B pun sama. Dia ada 2 3 dia punya corak tu berlainan arah tapi sama bentuk dia kan. Dia berulang-ulang. C warna merah ni ada berulang bentuk dia sama tapi warna dia lain. Tapi dia berulang Ungu kuning ada berulang. Lebih dari satu tu maksud dia berulang lah. Okay, D kita lihat di tengah ni dia tak berulang Segi 4 sama ni. Dia tak berulang kan. Jadi D ni bukan tersilasi. Betul? Ada yang pilih lain tak? Tak ada D. Baik, seterusnya kita pergi ke kertas 2 bahagian A. Pelajar satu menunjukkan 2 buah hexagon sekata. Hexagon ni sisi dia berapa? 6 kan? Berapa sudut pedalamannya kalau hexagon sekata? 120 darjah kan? Yang kongruent, maksudnya dia punya sudut antara image dan objek dia sama dan bentuk dia sama. Saiz dia pun sama bila objek menjadi image. FAKJ ialah image FAKJ yang mana? FAKJ yang ni ialah image bagi BCDE. Di bawah satu penjelmaan transformasi WV. Maksudnya ia akan transformasi dengan dua langkah. 2 kali Jadi FAKG adalah gambar BCDE di bawah satu penjelmaan transformasi WV. Huraikan selengkapnya. Baik, kertas 2 selalunya huraikan selengkapnya Jadi untuk dapat objek ke image yang akhir ni, dia akan lalu V dulu. Okay, V ni apakah transformasinya? JK FAKJ akan jadi akhir ni image dia yang ujung ni nampak tak? Ini image, jadi ini objek. Objek ni akan buat transformasi V dulu, baru W. Yang akhirnya jadi FAKJ FAKJ. Jadi kita lihat ini objek dia. Jadi dia transformasi jadi V, jadi yang ni kan image pertama dia. Jadi
Putaran ke pantulan dia? Mestilah dia pantulan. Pantulan di atas paksi. Paksi apa ni? DE kan? DE. Jadi kita boleh huraikan apa paksi dia, paksi pantulan dia, DE. Dia pendek paling pendek dia punya huraian ya. Jadi kita huraikan A, okay, dia pantul yang biru ni dia pantul daripada BCDE pantulkan warna biru tu. Lepas tu dia putar menjadi FAKJ. Okay, kalau dia putar tu berapa darjah? Jadi siapa ada idea dia putar tu, image yang pertama tu, itu akan menjadi image kedua yang akhir sekali. Untuk televisi W pula Jadi dia pusing, dia paksi, mesti ada untuk putaran ni, kita kena ada pusat dia, ada lawan jam ke ikut jam, dan pusat koordinatnya ataupun namakan titik pusat untuk dia putar tu. Boleh? Ada 3 untuk putaran. 3 bahagian. Okay, jadi transformasi V pantulan. Jadi dia pusing daripada paksi pusat dapat A kan. Dari pusat A ni berapa darjah? Daripada yang biru tu menjadi FAKJ, image FAKJ. Jadi dia pusing sudut ni berapa? Berapa sudut dia? Ni ada masuk poligon, buat poligon juga Jadi sudut pendalaman bagi hexagon sekata 120 darjah kan? 120 darjah. Jadi kita huraikan V ialah pantulan pada garis BE. W ialah putaran 120 darjah arah jam pada titik A. Ada 3 bahagian putaran berapa darjah ikut arah jam ke lawan jam. Lepas tu titik pusat dia diputarkan 3 bahagian. Untuk pantulan ni ada satu je garis pantulan tu. Boleh? Ada soalan? Okey, soalan kedua. Darjah 1 menunjukkan A, B, C, D, E, F. Mana A, B, C, D, E, F? A, B, C, D, E, F. Okey, yang tengah ni ialah sebuah hexagon. A, B, C, D, E, F, hexagon sekata dengan pusat di O, JB. J, B, F, K.
G, CD dan D, K ialah garis lurus. Okey, kalau garis lurus 180 darjah lah. Garis lurus ataupun dia boleh jadi garis pantulan. JB, BF dan FK sama dengan 3 JB tiga, BF 3, FK 3 Huraikan selengkapnya transformasi tunggal M yang memetakan sudut BAF kepada sudut CDE. Okey, sudut ke ataupun titik A, maksudnya ke titik D lah image objek A ke image D. Image A ke image D ataupun sudut A kepada sudut D. Ini BAF ke CDE. Jadi apakah transformasinya? Putaran, pantulan, translasi, tak mungkin pembesaran kan? Pembesaran tak mungkin. Jadi apa dia? Ya, pantulan kan? Pantulan di mana? Melalui pusat O kan? Jadi kita boleh tulis macam itulah. Pantulan pada garis lurus yang melalui O. Pusat O. Dan selari dengan BF. Di mana BF? Okey. Jadi kita boleh gunakan garis lurus tu sebagai panduan pantulan dia. Dan selari dengan BF. Sebab titik A kepada titik D ni mesti berserenjang dengan garis pantulan kan? Berserenjang. Itu maknanya kita kena buat macam tu. Melalui O dan selari dengan BF. Boleh-boleh? Maksud selari dengan BF tu dia lurus. Lurus dan berserenjang dengan garisan khayalan antara A ke D. A itu sudut bagi objek, D adalah sudut bagi image. Dia berserenjang dengan garisan pantulan. Serenjang dia maksud apa? Bersudut tepat 90 darjah kan? Boleh faham tak? Boleh Atau cikgu nak jelaskan lagi? Boleh Maksudnya untuk garisan nanti kita nak cari mudahlah untuk kertas satu nanti. Jadi titik A ni atau sudut A ni dengan D kita boleh buat garisan putus-putus bertemukan dia. Lepas tu melalui paksi pantulan dia mesti 90 darjah. Sebab tu dia selari dengan
df. Mesti selari dengan df tu maknanya. Okey. Ini khusus untuk yang tak ada graf, tak ada tak ada pasti x, pasti y kan. Jadi kita rujuk pada df. Jadi kita boleh jawab yang tadi tu, pantulan pada garis lurus yang melalui O dan selari dengan BF. Kita buat dan selari dengan BF. Seterusnya, terlepas tunggal N yang memetakan sudut CDE kepada sudut GDK. CDE mana? CDE kepada sudut FDK. Maksudnya pembesaran kan? Daripada CDE ini menjadi JDK. Okey, untuk pembesaran dia ada faktor skala. Faktor skala, ingat lagi, K sama dengan panjang imej bagi panjang objek. Okay. Kita cari panjang imej. Yang ni kan. Panjang imej ni ada 1, 2, 3 unit berbanding dengan objek 1 kan. Betul? Kita mudahkan teruslah. Jadi dari 3, 3, 3 dia sebab dia beri JB 3. 3, 3 ini akan jadi 27, ini akan jadi 3. Jadi kita boleh mudahkan faktor skala dia. Jadi pembesaran dengan faktor skala 3. Buat imej dia 3, bahagikan dengan panjang imej dia 1. Yang CE ni 1, JK ni 3 kan. Dia 3 bagi 1. Dapatlah faktor skala dia 3. Jadi pembesaran mesti ada faktor, mesti ada titik pusat pembesaran. Kita boleh tulis titik D. Okay, pembesaran ni di pusat D. Titik pembesaran di pusat D. Boleh? Pembesaran dengan faktor skala 3 pada titik D ataupun titik pusat D ataupun titik pembesaran D. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan 3. Bahagian A, penjemahan U ialah translasi 41 dan penjelmaan W ialah pantulan pada garisan Y sama dengan X. Nyatakan koordinat imej bagi titik negatif 2, 3. Okay, negatif 2, 3 ni objek di bawah setiap penjelmaan berikut. Okay. Cuba kita cari untuk transformasi U. Dapat berapa? Kita buat garis dekat garisan kotak-kotak dia. Kalau ada buku kotak, boleh buat dekat situ.
Okey, dapat berapa? Ada dapat 2 X2 Y4. Jadi Tuan Sri deiti 2 tambah 4 ke kanan 4 kali 4 unit dapat 2 kan. X dia 2 untuk image. Lepas tu 3 kita naikkan ke atas 1 unit, 3 menjadi 4 kan. 3 campur 1, 4. Betul? Jadi dapat X 2, Y 4. Okay, W pantulan pada garisan Y sama dengan X. Okay, jadi Y sama dengan X ni basic lah. Kita mesti tahu Y sama dengan X, garisan dia dekat mana. Siapa ingat lagi? Ini tak nampak ni. Kecil sangat. Ni kalau ada garisan, dia ada paksi ni. Jadi yang ini negatif, jadi dia positif dari sini. Kalau sini negatif 2/3, image dia, objek, jadi image dia akan pantul akan dapat berapa kat bawah. Okey, siapa ada kotak-kotak boleh terus pantulkan. Nanti 2, 3 di atas garisan Y sama dengan X.
Okey, ada yang dapat X3 Y negatif 2? Okey, dapat X3 Y negatif 2. Okey. Transformasi UW. Kita buat W dulu. Y ini pantulan dahulu baru translasi. Okey, dapat berapa? Okey, ada dapat X3 Y negatif 3. Okey, nanti awak semak balik. Dapat tak? Boleh? Biar ada soalan? Tak ada, kita terus ke soalan berikutnya, bahagian B. Okey, soalan bahagian B, dia akan bentuk macam ni kan? Darjah 1 menunjukkan 3 buah segitiga PUV, PQT dan PRS dilukis pada sata Cartesian. Jadi untuk bahagian B ni selalunya transformasi ni akan menjadi dua transformasi daripada objek menjadi image pertama, terusnya menjadi image kedua. Itu selalu yang ditanyalah. Maksudnya objek, image 1, image 2. PQT ialah image bagi PUV. PQT adalah image bagi PUV. Mana PUV? Ni PQT kan. Yang melorek ni apa? PQT ni image dan PUV ini adalah objek. Okey, PUV ni akan ditransformasikan, kita kena huraikan menjadi PQT. Lepas tu
ditulis tu sebagai dilabelkan penjelmaan M. Jadi penjelmaan M. Jadi PUV ke PQT dengan penjelmaan M dan PRS ialah image bagi PQT di bawah penjelmaan N. Jadi terpesi M dulu baru N. Uraikan selengkapnya penjelmaan M. Jadi kita lihat itu apakah transformasinya. Okey, ada respon? Transformasi yang itu. Jadi PUV menjadi image PQT. Ini macam putaran kan? Pantulan bolehlah. Pantulan tak boleh kan? Pantulan jadi putaran. Okey, putaran. Berapa darjah dan pusatnya? Jadi kita lihat ni ada satu garis lurus kan? Ada objek dan image ini. Jadi dia putar 180 darjah kan? Daripada garisan PV ni dia akan berputar menjadi garisan PQ kan? Ataupun apa yang tulis tu? PT kan? PT. Garisan yang ini menjadi garisan yang ini. Dia berpusing baik lawan jam ke ataupun ikut arah jam. Dia boleh juga ikut arah jam Ikut arah jam, lawan jam pun boleh sebab dia 180 darjah. Jadi kita pilih salah satu ikut arah jam. Jadi ada 3 bahagian putaran, darjah dia 180 darjah, ikut arah jam dan pusatnya. Pusatnya apa? Pusat putarannya. Ya, P kan? P. Jadi kita tulis putaran 180 darjah ikut arah jam, titik tengah DP atau titik pusatnya, titik putarannya, DP, koordinat dia berapa? Kita pun boleh tuliskan berapa tu? X6, Y3. Baik, N pula. N ni apa? Dia pembesaran kan? Mesti ada faktor skala. Okey, kita carikan faktor skala dahulu, baru kita huraikan apakah faktor skala dia. Kepala cikgu tak nampak pula. Okey, K, faktor skala dia berapa? Kita lihat image dia, unit panjang unit. Image-nya 1, 2, 3, 4. 4 kan panjang dia. Objek. Sekarang ni jadi objek image pertama ni jadi objek untuk image yang akhirnya. Yang besar ni kan. 2. Kan? Di image dia panjang image 4 bahagikan panjang objek 2. 4 bahagi 2, betul? Jadi 4 bahagi 2, jadi faktor skalanya adalah 2. Jadi kita susun ayat dia. Pusat dia tadi berapa tadi? DP DP juga
Di pusat pembesarannya, P, koordinat X sama dengan 6 dan Y adalah 3. Dapat? Jadi N, kita huraikan pembesaran faktor skala 2, pusat di P, X 6, Y 3. Dapat? Semua dapat tak? Okey, ada soalan? Ada soalan, kita pergi kepada 1B. Okey, ini selalu ditanya, jika luas segitiga PQT ialah 16 meter persegi atau kuasa 2, hitungkan luas trapezium QRST. Okey. QRST. Maksudnya yang mana? Yang ni kan? Nampak tak? Yang QRST tu. Jadi bila kita besarkan, kita lihat macam ni kan. PQRST. QRST. QRST. Jadi yang ini kan? Trapezium, bentuk trapezium. Jadi kita nak dapat ini, kita perlu tolakkan dengan objek ni kan. Jadi image pertama ni jadi objek, sebab objek ni akan menghasilkan image yang segitiga ni kan. Daripada segitiga ini kita akan tolakkan dengan objek dia, kita akan dapat trapezium yang tak berlorek. Maknanya dia soalan mahu yang tidak berlorek, bentuk trapezium, iaitu QRST. Boleh? Jadi macam mana kita nak buat? Jadi kita nak buat, kita gunakan faktor skala K kuasa 2 sama dengan luas image bagi dengan luas objek. Jadi kita tahu yang kita bincang tadi, K, saya awak ingat lagi, K kuasa 2 tu, panjang image, P lah, saya tulis P sebagai panjang image bagi panjang objek. Jadi kita akan guna K kuasa 2 sama dengan luas, kita katakan A lah. A image ataupun luas image bagi dengan luas objek. Boleh? Jadi sekarang diberi apa? Faktor skala K sama dengan 2 dan luas PQT sama dengan 16 kan? Di luas PQT tadi jadi image
jadi image satu akan jadi objek untuk luas PRS yang besar tu. Jadi kita gunakan rumus ni 2 kuasa 2 sama dengan luas image PRS kan. Tahu mana yang PRS? Yang besar sekali tu kan? PRS. Kan? PRS. PRS. Boleh? Sama dengan luas PQT. PQT ni dah jadi objek untuk PRS. Jadi kita gunakan asas algebra, luas PRS jadi apa? Sama dengan 4 darab luas PQT tadi berapa? 16. Jadi kita dapat berapa? 64. Untuk luas keseluruhannya, kita belum cari yang luas trapezium dia, bentuk trapezium QRST tu. Okay, apa perlu kita buat? Kita tolak dengan objek PQT tadi. Betul? Kita tolakkan PQT ni . Okey, siapa yang dapat sampai luas PRS 64 unit kuasa 2? Dia ada beri cm meter tak? Ada meter . Jadi meter kuasa 2. Okey, untuk mencari trapezium pula macam mana? Ada yang dapat? Jadi untuk cari luas trapezium, kita kena tolakkan image dia . Jadi luas trapezium QRST luas image jadi dapat berapa? 64 tolakkan dengan objek dia tadi. Yang dia beri objek dia berapa? PQT tadi 16. Saya dapat berapa? 48 meter kuasa 2. Jadi kesimpulannya kita nak cari luas QRST adalah kita juga boleh buat macam ni . Faktor kuasa 2 kan darab dengan objek tolakkan dengan objek. Kita akan dapat 48. Ini kalau kita buat sekali. Yang cikgu buat tadi mula-mula itu buat asing . Kita buat asing dulu. 64 baru kita tolak atau kita buat serentak macam ni. Boleh? Ada soalan? Jangan lupa unit meter kuasa 2.
Okey, ada soalan? Tak ada? Semua dapat tak? Boleh, eh? Jadi kalau berlorek tu maksudnya kita kena tolakkan dengan objek. Baik, kita pergi soalan seterusnya. Yang tadi tu. Yang ini kita soalan yang seterusnya. Yang ini, 3 pentagon, A, B, C, D. Yang ini E, F, G. Lepas tu akhirnya E, P, Q, R, S. E, P, Q, R, S. Okey, yang besar ni. Ada 3 peringkat informasi. Dan image bagi E, A, B, C, D di bawah gabungan penjamaan NM. Huraikan selengkap penjamaan itu, M. Okey, M dulu. M macam mana? Jadi M ni apa? Putaran. Putaran 90 darjah mengikut arah jam. Tengah di pusat E-21, betul? Yang ni kan? Jadi dia berpusing. Akhirnya akan jadi macam ni. Jadi dia 90 darjah. Yang ni 90 darjah. Dan pusat dia mesti ada. Dan darjah dia mesti ada 90 darjah. Dan arah jam mesti ada. Untuk huraian. Lepas tu N. N ni pembesaran kan? Pusat dia E. Cari faktor skala dia. Faktor skala mesti ada. K. Faktor skala adalah K sama dengan panjang image dia berapa? Kita boleh ambil di sini kan? Unit ni 1, 2, 3, 4. 4. Okey, objek dia 2 kan? 4 bagi 2 2 lah. Kan faktor skala dia. Ya, pembesaran pada pusat unit 21 mesti ada pusat mesti ada kekuatan pembesaran dengan faktor skala 2. Boleh? Lepas tu jika luas segitiga PQT yang mana pula ni? Jika luas pentagon ABCDE ABCDE yang ni ialah 14 meter kuasa 2. Hitungkan P, Q, R, S, E. Maksudnya tak ada penolakan kan? Jadi terus kita boleh cari luas image. Jadi luas image kita darab sajalah dengan skala faktor kan? Jadi kita darab dengan skala faktor kuasa 2 kan? Darab dengan luas objek. 14 dapat 36. Okey, ada perlu tolak, ada yang tidak tolak. Kita hati-hati Kalau kita kena tolak, kena tolak. Kalau tak perlu tolak. Tak semestinya ada soalan yang memerlukan penolakan. Yang ini dia tak ada yang tolak sebab dia nak solid image semua dia nak image semuanya. Boleh? Baik, ada soalan? Okey, setakat ni faham tak? Ada yang tak faham?
Boleh? Okey ya, untuk ini. U pula. E, F, G, H ialah image bagi A, B, C, D. Okay, ini objek, ini image. Okey, dengan provokasi U dahulu. Okey, U tu apa? Pantulan ke, putaran ke, apa? Daripada A, B, C, D ke E, F, G, H. E, F, G, H. Okey, yang ini kan. Dia macam putaran kan. Pusat kat mana tu? Kita ambil satu titik saja untuk dapatkan dia punya darjah. Kat sini awak hubungkan. Senang je nak cari pusat dia. Awak kena hubungkan dua titik. Okey, dua titik. Tahu nak cari pusat dia? Pusat untuk putaran. Senangnya awak gariskan dua titik. Temukan, lepas tu awak akan dapat titik pusat dia. Macam ni . Jadi C tu akan menjadi D kan. Jadi apa tu yang kecil tu? Yang ni G. C dengan G. Gariskan sampai bertemu . Gariskan. Lepas tu ambil satu lagi. A dengan ataupun yang D dengan H. Gariskan. Mesti ada dua titik . Gariskan. Mesti bertemu . Tak bertemu, kena bertemukan. Temukan dia. Okey, kuranglah. Tunjuk selalu lah. Temukan ni, lepas tu buat satu garisan yang berserenjang dengan ni, lepas tu mesti sama . Buat satu garisan yang berserenjang dengan garisan ni. Lepas tu satu ni berserenjang dengan ni. Itulah pusat dia. Boleh? Jadi dari sini kita dapat dia punya putaran tu 90 darjah mengikut arah jam. Tengah DE koordinat 2 dan 4 . Kat sini 2 dan 4 lebih kurang sini lah kita dapat. Betul kan? Dia akan bertemu titik ini kita bertemu dengan garisan ini, kita akan bersilang dengan garisan ini. Tapi mesti berserenjang . Garisan yang kita buat tu mesti berserenjang dan sama jarak dia. Baru kita dapat pusat putaran. Kalau kita tak jelas, tak nampak boleh? Lepas tu W ini
Pembesaran kan. Pembesaran kita cari pusat dia kat mana. Di pembesaran di pusat 74 lah, selalu tengah-tengah lah yang ni. Kat sini. Faktor skala 2 sebab dia punya yang ini objek dia 1, dia punya ni 2. Jadi 2/1 dapat 2 Baik. Lepas tu dia suruh cari apa? Soalan hendak apa? Diberi rantau belorek PQRG FHS mewakili satu kawasan mempunyai luas 120 meter persegi. Hitungkan luas dalam kawasan yang dikuasai oleh EFGH. Okey, kawasan apa ni? PRGEBS. Okey. P, Q, G, E, G, F. Okey. E, H, S. Okey, maksudnya kawasan belorek lah. Jadi, kawasan belorek telah diberi. Jadi, ini cara jalan kerja back forward. Maksudnya, untuk soalan 1 tadi, kita nak dapatkan kawasan belorek kan. Tapi sekarang kawasan belorek diberi. Jadi, awak nampak bayang tak? Macam mana kita nak dapatkan kawasan diwakili oleh EFGH. EFGH yang ini, objek dia. Jadi maknanya kita kena cari objek balik. Ingat lagi yang kita guna rumus yang sekali yang cikgu buat tu, ada satu kaedah kita buat asing, ada satu kaedah kita buat serentak kan. Jadi kita guna cara tu. Kaedah kedua tu. Macam mana kaedah kedua? Jadi kaedah kedua, kita katakan nak cari objek tu, kita boleh tulis, kita boleh labelkan dulu Okey, kita guna yang ini. Nampak tak? Kita akan guna rumus ni balik. Sekarang luas QRST ni diberi yang ni. 120. Apa yang tak beri? Objek ni. Yang 16 ni L. Okey? Jadi jalan kerja dia jalan backward istilah cikgu beri backward. Jadi dalam soalan SPM banyak soalan yang jalan kerja ke belakang. Maksudnya dia ada jawapan, kita nak soalan dia balik. Okey, kita kata ringkaslah untuk mudah faham. Jadi kita katakan luas yang kita nak cari itu luas apa? Luas objek yang
image kedua tu. EFGH kan. Sebagai L lah. Katakan L. Faktor dia 2 juga. Kita kuasa 2 kan. Kita ikut je yang tadi yang cikgu tunjukkan tadi. Ikutkan yang saja ini. Tolakkan. Dengan darab dengan objek L. Tolak dengan objek. Kita akan dapat image yang berlorek. 120 kan dia beri. Jadi kita boleh cari L kan. Jadi 2, 4. Atau 2 kuasa 2, 4. 4L. Tolak L. Sama dengan 120. Jadi 3L sama dengan 120. L sama dengan 40. Okey, unit dia apa? Meter Unit meter kan? Meter ke cm? Meter kuasa 2. Macam tu kita nak cari jalan kerja terbalik ni. Kita cari L pula. Boleh? Ada soalan? Sebelum kita akhir kelas kita. Okey. Ada soalan? Okey, setakat ni faham tak apa yang cikgu sampaikan? Boleh respon? Faham? Mudah? Senang? Ataupun tak faham? Boleh? Dinyatakan? Atau faham sikit-sikit? Okey, tolong respon semua. Dia ramai tak boleh masuk Ada gangguan internet lah. Yang lain macam mana? Yang lain faham tak? Ada sikit tak payah tapi kebanyakan tak faham cikgu. Sebenarnya faham. Okey, faham Ada sikit tak payah tak. Ada sikit tak payah tapi kebanyakan faham cikgu. Ada sikit payah Okey, faham Okey, itu antara formatnya. Jadi cuba awak praktiskan balik untuk dapatkan teknik untuk jawab jawapan yang backward ni, yang terbalik ni. Jadi awak kena mahir macam mana awak nak gabungkan kedua-dua kaedah. Memula kita cari image, lepas tu kita tolakkan dengan yang berlorek tu. Jadi kita dapatlah yang cikgu tunjukkan tadi. Tapi dengan ini awak boleh guna rumus macam ni, teknik ni untuk cari objek balik. Sebab jawapan diberi, kawasan berlorek tu diberi. Okey, untuk soalan yang biasa. Tapi ini yang berlorek diberi, tapi objek disuruh cari pula. Jadi kita katakan L tu sebagai luas FG. Lepas tu awak uraikan tak perlu awak biarkan L tu, tapi awak dah beritahu, katakan luas EFGH, jadi pemeriksa dah tahu bahawa awak nyatakan L tu adalah luas EFGH. Kalau awak masa sikit lagi, awak tulislah, maka luas EFGH adalah 40 meter persegi. Boleh? Kalau tak sempat, awak tulis macam ni je, yang cikgu tulis tadi. Baik, jadi kelas kita dah berakhir. Siapa tak sempat nak hadir kelas minggu pertama, kedua, cikgu akan bagi video rakaman. Okey, untuk bulan depan atau tahun depan, kita akan masih bincangkan subjek tingkatan 5 Kita akan sambung bulan 1 dan 2 sebab awak biasa bulan 3 kan.
Tapi nak join cikgu, cikgu alu-alukan. Tapi masa dia akan cikgu beritahu akan berubah. Masa dia bukan seperti malam ni dia ada masa yang lain. Boleh? Bulan Mac baru pelajar tingkatan 4 akan masuk kelas tingkatan 5 untuk kelas cikgu lah. Macam sekolah lah. Boleh? Kalau tak ada soalan, kita tangguhkan kelas kita. Cikgu akan sambung bab-bab berikutnya, bincangkan tentang format instrumen SPM KSSM mulai 2021. Jadi kita tangguh dulu kelas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua. Sama-sama.